TV KPM. Hai cikgu. Oh, hai Sean. Cikgu, itu dokumen apa cikgu? Ini adalah dokumentasi untuk game saya, untuk Oh. aplikasi permainan yang telah saya bina sebelum ni. Oh. Saya dah hampir siapkan. Ya. Saya perlukan dokumentasi dia. Sebab kalau tak ada dokumentasi, kita tak boleh nak publish game ni. Oh, ya ke? Jadi, itulah yang akan kita teroka pada hari ini. Didik TV KPM. Selamat pagi. Anda sedang menonton teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven selaku host anda. Dan sebelum kita bermula, saya nak sentiasa ingatkan anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19. Seperti makan pelitup muka, kerap cuci tangan bukan sahaja dengan air tau, dengan air dan sabun. Pakailah juga hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman untuk memastikan tangan anda sentiasa bersih. Dan apabila anda berada di tempat awam, jarak di antara satu sama lain tidak kurang daripada berapa meter? 1 meter. Dan untuk hari ini seperti yang anda nampak tadi, kita ada seorang cikgu bersama kita. Dipersilakan Cikgu Sazril Mursyid daripada SK Putrajaya Precinct 18-2 Putrajaya. Hai cikgu, selamat pagi. Hai Sean, selamat pagi Sean. Sihat cikgu? Alhamdulillah, sihat. Okey cikgu, sihat. sebelum kita teruskan, mungkin cikgu pun boleh amalkan SOP. Kita ada jam pembasmi kuman Sudah di sini. tentu, kita nak cepat keluar daripada COVID ni. Ya betul, nak masuk ke fasa 2 yang ketiga dan Yes. seterusnya cikgu. Dan seperti yang anda nampak di rumah tu, cikgu dah pakai hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman. Cikgu memakai pelitup muka dan jarak di antara saya dengan cikgu lebih kurang 2 meter dah cikgu. Lebih kurang 2 meter. Okey, dan sebelum kita teruskan, mungkin cikgu boleh kenalkan diri cikgu kepada murid kita yang menonton sekarang cikgu. Silakan. Baiklah, nama saya Sazril bin Mursyid. Saya Cikgu Sazril lah daripada Sekolah Kebangsaan Putrajaya Precinct 18-2. Saya merupakan seorang guru teknologi maklumat dan komunikasi dan juga guru bahasa Inggeris. Saya juga merupakan seorang tenaga pengajar utama untuk program 123 Code, iaitu satu program Kementerian Pendidikan Malaysia untuk melatih guru-guru supaya lebih cekap dalam bidang coding. Wow, memang cikgu untuk hari ini memang sangat mahir lah dalam coding ataupun pengatur cara cikgu. Ya, betul. Dan sebelum kita teruskan, saya nak sebutkan kepada anda semua ya, ataupun untuk berikan izin kepada kita semua, sebab istilah-istilah yang akan digunakan terutamanya untuk pengatur caraan ini adalah istilah dalam bahasa Inggeris. So izinkan kami untuk menggunakan istilah tersebut dalam bahasa Inggeris. Ya, betul. Dan untuk hari ini, penerokan kita bukan kita berdua saja kan cikgu? Betul, betul. Kita Kita juga ada ada orang baik. kawan-kawan kita yang ada dalam talian. Siapakah mereka? Hai semua. Selamat pagi. Itulah dia muka-muka comel pada pagi ini. Okey, apa saya akan sebutkan adalah nama anda. Sila kenalkan diri anda ya. Kita mulakan dulu dengan Wan Anik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai Cikgu Sazril, hai Abang Syam. Nama saya Wan Anik Darus bin Wan Nizalmi. Boleh panggil saya Anik. Okey, terima kasih Anik. Seterusnya kita ada Nurul Kristina Huda. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hai Cikgu Sazril dan Abang Syam. Nama saya Nurul Kristina Huda binti Muhammad Alif Faris Manisa. Boleh panggil saya Kristina. Okey, terima kasih. Seterusnya kita ada Adni Liana. Assalamualaikum Abang Syam dan Cikgu Sazril. Nama saya Adni Liana binti Azharis. Boleh panggil saya Adni. Okey, terima kasih. Kita juga ada Fikria Kaisara. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai Abang Syah. Hai Cikgu Hai Sazril. Hai Abang Sean. Nama saya Fikria Kaisara binti Muhammad Fatumi. Boleh panggil saya Fikria dan saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Putrajaya Precinct 18-2. Terima kasih. Kita juga ada Syauki. Hai Syauki. Sila buka mikrofon anda. Lupa buka mikrofon dulu. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hai Cikgu Sazril, hai Abang Syah. Nama saya Muhammad Syauki bin Azri. Boleh panggil saya Syauki.
Saya Okey. sekolah di SKPP 82. Okey, terima kasih Syauqi. Dan seterusnya kita ada Imran Najwan. Oh, Mana video ni? okey, rasanya tertutup kamera. Teruja sangat ego nak buka mic, pasang tekan mic. Ya. video pula. Silakan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hai Cikgu Sazril dan hai Abang Sean. Nama saya Muhammad Imran Najwan bin Muhammad Azhar. Boleh panggil saya Imran. Okey, terima kasih. Nampaknya mereka macam takut nak senyum, ego. Tapi saya nak tanya kepada anda semua. Adakah anda bersedia untuk penerakan kita hari ini? Bagilah thumbs up sekiranya dah bersedia. Kalau boleh senyumlah juga. Itu je. Iman dia sebenarnya ada senyuman mahal, ego. Sebab tu kita kena tak apalah. Harap Iman pun dan semua yang ada dalam talian dan juga yang menonton di rumah tu bersedia untuk penerakan kita. Tetapi sebelum tu, ego, apa sebenarnya yang kita akan teroka hari ini? Okey, Sean, pada hari ini kita akan teroka dua item, iaitu mengekod dan menguji kod-kod kita. Ya. Okey. Iaitu di mana kita akan membuat coding atau pengaturcaraan tadi, dan kita akan test atau uji dia. Adakah ianya boleh jalan seperti yang kita mahu? Dan apabila kita dah selesai menguji, kita akan pergi ke seterusnya, itu mendokumentasi aplikasi kita. Sebab apabila kita menyiapkan sesuatu aplikasi untuk memastikan ianya boleh disebarluaskan, dan yang paling penting orang tahu macam mana nak main game kita atau aplikasi kita nak gunakan, kita kena ada dokumen. So itu yang kita akan belajar juga. Apa yang kita akan teroka pada hari ini, itu bagaimana kita nak membuat satu dokumentasi tentang aplikasi permainan kita. Wow, menarik juga penerakan kita pada hari ini. Dan sebelum kita teruskan lagi ataupun sebelum kita memulakan penerakan kita akan berehat seketika dan kembali semula ke teroka di Didik TV KPM. Tahukah anda? Gambar rajah yang ditunjukkan ini merupakan dua contoh kitaran pembangunan projek aplikasi. Kembali semula menonton teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Sazril. Dan sekarang, bagaimanakah kita nak mulakan penerakan kita, Cikgu? Kita akan mulakan penerokaan kita dengan satu soalan. Ya. Saya akan berikan satu soalan. Kita tengok siapa yang boleh jawab. Okey. Okey, apabila kita membuat satu-satu aplikasi permainan dalam pengaturcaraan, okey, apa-apa game lah, kita mesti ada sesuatu bila satu karakter bertemu satu karakter ataupun satu karakter bertemu dengan satu halangan. Okey, kita perlu ada sesuatu yang dapat mengesan sentuhan tu. Oh, okey. Kita nak tahu macam mana dia bersentuh tu. Jadi dia mesti ada cara, kan? Mesti ada cara kita gunakan dalam pengaturcaraan. Macam mana cara kita nak membuatkan dia bersentuh. Jadi, soalan saya adalah, di dalam Scratch, apakah kod blok yang kita gunakan untuk mengesan sesuatu sprite bersentuhan dengan sesuatu sprite yang lain? Ada siapa-siapa yang boleh jawab? Okey, siapa yang boleh jawab tu? Boleh angkat tangan dan buka. Okey, itu dia. Imran, Ego. Imran nak cuba jawab? Ya, silakan Imran. Jawapan dia sensing touching. Sensing touching. Sensing Betul, touching. Mari kita semak terus dalam Okey, program. boleh. Kita boleh. tengok program terus. Mari kita tengok program dia. Okey. Ini adalah program permainan yang kita akan binakan. Dekat belakang saya ni. Okey, yang kita akan binakan. Jadi apa yang kita nak buat ialah kita nak supaya apabila karakter di atas ni bergerak dan bertemu dengan tunggul ni, dia ada touch. Apa kata tadi? Touch sensing, kan? So mari kita lihat pada block sensing. Kalau kita lihat di sebelah kiri ada macam-macam block group dia panggil. Ya, Ego. Dan salah satunya adalah sensing. So nampaknya bahagian pertama yang Imran dah jawab tu betul. Sensing. Mari kita lihat ada tak perkataan touching selepas itu. Ya, atas sekali ada
touching. Jadi betul apa yang Imran jawab tadi. Bagus. Terima kasih Imran. Jawapannya betul. Nampak je senyum sikit je. Ada juga. Biasalah bila dah dapat jawapan betul tu rasa seronok tu kan. Itu akan buatkan kita gembira kan. Alright. Jadi apabila kita lihat pada block sensing di sini, apabila kita lihat pada block sensing, pada mouse pointer ni kita boleh pilih dia nak bertemu dengan apa. Apa dia nak bersentuhan dengan apa. Alright. Jadi untuk tujuan tersebut, saya harap murid-murid semua berikan perhatian sebab saya akan tunjukkan demonstrasi macam mana kita nak menggunakan block sensing ini dalam aplikasi kita untuk membolehkan sprite itu mengesan perlanggaran atau persentuhan di antara satu sama lain. Baik. Baiklah, apa yang kita akan buat ialah kita akan pilih pada blok yang sprite yang dia nak berlanggar, iaitu sprite tunggul ataupun ni tunggul ni kat sini ni. Bawah ni ada tunggul tu kan. So kita klik pada tunggul. Kita ada beberapa sprite lain tapi saya nak concentrate pada sprite tunggul ni saja. Jadi kita nak sprite itu sentiasa mengesan. Jadi bila kita guna sprite itu sentiasa mengesan, seperti yang kita belajar sebelum-sebelum ni, dalam sesi-sesi yang sebelum ni, kita akan menggunakan control dan forever. Apa maksud forever? Selama-lamanya. That means apabila program ini dijalankan, dia akan continue untuk cuba mengesan ada tak apa-apa yang berlaku pada diri dia. Apa yang berlaku pada diri dia. Lepas itu kita akan tengok pula. Bila kita dah letak forever ni, dia kena masukkanlah coding yang seterusnya, iaitu if. Yang ni pun kita dah belajar sebelum ni. Jika sesuatu berlaku, apa yang berlaku? Maka jika sesuatu berlaku, maka sesuatu lain yang akan berlaku juga. Jadi ini pun kita dah belajar. Jadi kita akan masukkan jika touching. Kita masukkan tu. Jika touching, kita nak dia touch apa tadi? Tunggul ni touch player. So kita ambil player 1. Pilih player 1. So bila touching dengan player 1 ya. Bila dia touching player 1, maksudnya kalau kita tengok pada player 1 di sini, player 1 ni dia ada apabila dia berlanggar, dia akan mengeluarkan ni dia. Ni lah atas ni. Bila dia kata sentuh P1, bila dia kata itu dia akan berlanggar, dia akan keluar perkataan ouch. Ouch. So ni jika marker je lah. Inilah dia punya marker tu. Maka jika berlaku, maka ouch. Maka bunyi ouch. Jadi kita tahu player 1 akan sebut ouch. Jadi kita balik ke tunggul tadi. Jadi untuk tujuan ini, seperti yang sebelum ini, kita akan hantar broadcast. Kita akan bagi tahu kat player 1, awak dah langgar saya. Awak dah langgar saya ni. Jadi awak kena sebut ouch. Jadi apa kita akan buat ialah kita akan broadcast. Kita akan broadcast sentuh P1. Apabila kita broadcast sentuh P1, maksud dia dia akan bagi tahu player 1 tadi, awak dah sentuh saya, bunyi ouch. Alright. Jadi kita akan letak sekali lagi lepas dia dah sentuh. Dan kita akan letak satu lagi if untuk tutup program ni seperti yang kita belajar sebelum ni. So kita akan letak untuk touching balik, kita bagi sensing touching, tapi yang ini kita akan letak player 2. Tapi untuk player 2 kita tak payah buat apa-apa lah. Buat masa ni kita abaikan dulu untuk player 2 tu. Baik. Alright. Sebab ini saya nak bagi tugasan kat murid-murid kita sekejap lagi. Boleh je cikgu. Baiklah, sebab bila kita dah buat macam ni, itu yang dimaksudkan dengan bila kita dah coding atau kita dah buat pengatur caraan, kita kena uji. Adakah ini akan menjadi atau tidak kod ni? Jadi atau tak? Mari kita test tengok. Kita akan klik pada flag hijau dan kita akan gerakkan menggunakan kekunci WASD. Siapa yang selalu main game tahulah kunci WASD ni. Atas bawah kiri kanan tu. Atas bawah kiri kanan lah. So, mari kita lari. Up. Pergi sini tak? So nampaknya ia berfungsi tu. So setiap kali dia langgar sesuatu, dia akan keluarkan bunyi. Ini tak ada bunyi. Tapi dia ada macam dialog dia out. Dialog dia out. Kita boleh gantikan benda tu dengan bunyi kalau kita nak. Dengan menggunakan sound. Kalau kita nak, kita bolehlah gunakan sound. Tapi untuk hari ini kita gunakan ouch sajalah. Kita keluarkan dialog saja. Alright. Ataupun broadcast lah ini panggil kita. Kita panggil broadcast. Betul. Kita panggil broadcast. Okey. Baik. Seterusnya,
Yang ni yang saya nak tunjukkan pada murid-murid, saya nak maklumkan pada mereka. Saya nak bagi task sikit. Okey. Saya nak bagi task pada mereka. Ya. Okey. Kalau kita lihat di sini, ada 6 lagi sprite. Ada 6 lagi sprite. Ya. Halangan. Jadi, kita beri mereka masa lebih kurang 1 minit sementara dan kita tengok selepas 1 minit mereka boleh buat atau tidak. Dan mereka akan uji program mereka. Ya. Maksudnya setiap satu akan mendapat satu karakter yang ditunjukkan tadi Ego. Ya, betul. Okey. Mereka sepatutnya telah pun download karakter itu untuk digunakan dalam mereka punya aplikasi. Okey. Okey. Jadi kita berikan 1 minit lagi Ego. Ya. Kita berikan 1 minit sekarang Ego. Berikan 1 minit kepada mereka dan Okey. sementara itu Ya. saya akan terangkan benda-benda lain lagi kepada murid. Saya akan tunjukkan demonstrasi lain pula. Okey, boleh Ego. Silakan. Ya. Sambil kita nak menunggu murid-murid kita menyelesaikan masalah dipanggil. Kalau macam ni programming ni dipanggil masalah. Masalah. Okey. Dipanggil masalah. Okey. Untuk menyelesaikan masalah ni, mari kita buat sesuatu yang lain. Okey. Okey. Apa kata saya cuba buat untuk tree. Kalau kita tengok tree, pokok ada di bahagian atas tu. Ya. Okey, ada di bahagian atas tu pokok Yang tu. besar tu lah. Yang besar atas tu. Kita nak buat apabila dilanggar, benda yang sama berlaku. Okey. Alright. Jadi, kita akan mulakan dengan kita akan ambil apa tadi mula-mula tadi? Saya ingat tak? Sensing touching Betul sensing Ego? touching. Betul. Okey. Saya pun belajar sekali Ego. Okey, so kita akan mulakan dengan sensing touching. So kita akan keluarkan dulu sensing touching ni di sini. Okey, baik. Seterusnya untuk membuatkan dia sentiasa berlaku, untuk sentiasa rolling, kita kena pilih forever. Forever. Ya. Nampaknya Sean dah boleh buat programming lah lepas ni, Macam boleh buat boleh pengacaraan ni lah. lepas ni. Saya cuma beri perhatian je kepada apa yang cikgu cakap. Itu je. Okey, kemudian kita akan ambil if, jika dan maka. Jika maka, kan? Jika maka. If then, kan? Dan kita akan pilih apa kat sini? Player 1 tadi Ego. Player 1. Kita akan pilih player 1. Dan apabila sentuh player 1, dia akan broadcast. Betul. So kita akan pilih broadcast dan kita akan pilih sentuh P1. Okey. Dan akhir sekali dia punya dialog tu Ego. Dialog tu akan keluar dekat, dia akan keluar. Itu sebab bila kita dah programming ni, kita buat pengatur cara, kita kena fikir cara yang paling mudah. So semua perkataan ouch tu saya letak dekat player 1. Jadi tempat lain tak perlu letak. Kalau tidak saya kena letak 10. Kalau ada 10 halangan, saya kena letak 10 kali. Jadi agak susah kalau kita nak letak 10 kali. Itu sebab bila kita buat programming pengatur caraan ni, kena fikirkan cara paling mudah. Ya, betul. Maknanya cikgu dah letak dah di bawah ataupun dalam player 1 tersebut lah Ego. Ya, betul. Jadi sekali je. Kita hanya perlu buat yang sekali saja. Kita tak payah nak buat banyak-banyak kali sampai berkali-kali. Saya rasa kalau kita nak buat banyak kali tu hanya kalau kita sentuh benda yang berlainan yang nak bunyi lain. Bunyi yang lain. Yes, betul. Okey cikgu, saya rasa dah lebih daripada seminit Ego. Ya, betul. Jom kita tanya murid kita yang ada dalam sana. Kita nak pilih siapa dulu Ego? Apa kata kita pergi kepada Fikriah? Okey, Fikriah. Boleh share screen Fikriah? Okey. Sementara menunggu Fikriah untuk share screen. Ataupun dah share. Alamak. Terkeluar pula. Terkeluar mungkin pula. kita boleh minta seorang lagi Ego. Okey. Siapa yang nak cuba? Imran? Imran nak cuba? Boleh Imran? Okey, tak apa. Okay. Syauqi dah angkat tangan Ego. Syauqi nak cuba. Okey, Syauqi silakan. Silakan Syauqi. Tolong kongsikan skrin anda ataupun share skrin. Ada presentation dekat bawah tu. Okey, nampak dah. Okey, Syauqi. Sila share untuk program Scratch anda je. Ya. Macam slow sikit connection ni. Tak apalah, inilah salah satu cabaran lah bila kita belajar dalam talian kan Ego. Ya, terutama semasa saya sendiri membuat PDPR di rumah. Ini adalah isu-isu yang sentiasa berlaku apabila saya minta murid untuk berkongsi kerja mereka. Benda-benda ini memang sentiasa berlaku. Ya, betul. Dan macam tadi Ego, macam contohnya sebelum ni kan kita maknanya program ataupun sebelum penerokan ini kita dah belajar berkenaan dengan if then lah, jika maka lah. Maknanya untuk yang ini Ego, ini adalah untuk
situasi di mana kalau kita nak untuk sensing touching lah. Sensing touching, lepas tu kita kena letak jika marker. Ya, betul. Apa yang berlaku sekiranya apa-apa yang disentuh ataupun apa-apa yang dikesan oleh player one tu, bunyinya akan keluar ouch lah. Ya, betul. Tapi untuk kali ni adalah ouch. Mungkin kita boleh kata buat, aduh, ataupun kita boleh tukar ke bahasa-bahasa lain, tak ada masalah boleh kan. je lah. Kita boleh aduh, kita boleh type je untuk tukar bunyi-bunyi tersebut. betul. Mungkin Syauqi, kita cuba yang lain pula. Mungkin Adni, kalau Adni boleh cuba, Adni. Ya, Adni. Mungkin anda boleh cuba untuk share screen anda. Dah keluar dah. Keluar kita pula. Keluar itu kita dia, pula. nampak dah Keluar itu. kita pula. Okey. Okey. Adni, apa kata... Syauqi masuk balik. Syauqi, tak payah. Nanti dulu Syauqi. Kita bagi Adni dulu Syauqi. Saya rasa semua teruja lah ego. Ya, semua dia. Yang ni bila saya mengajar pun sama tak? Bergebut nak present. Ya. Baguslah kalau kita macam saya dulu ego, saya sebenarnya pemalu ego. Macam sekarang dah tak malu ego masa tu. Nampaknya memang dah hilang dah malu tu. Malu tu dah tempat lain lah kan. Adni, cuba Adni. Syauqi tunggu dulu sekejap Kita bagi Adni dulu. Adni, sekali lagi share screen Adni. Okey, itu dia. Mungkin Adni pun Syauqi dah keluar dah. Okey, ni Syauqi pula. Okey, Syauqi jangan keluar. Adni tunggu sekejap. Okey. Syauqi, silakan Syauqi. Syauqi, cuba kamu gerakkan. Klik pada green flag, pada bendera hijau dan cuba gerakkan player kamu. Kita langgar pokok tu. Jadi atau tidak? Okey. Kita tekan dah. Macam slow sikit connection ni nampaknya. Okey. Cuba run, Syauqi. Cuba gerakkan. Okey, rasanya Syauqi ada masalah internet ni. Kita balik semula ke Adni lah ego. Sebab Adni dah boleh present dah. Adni boleh tak? Adni cuba present. Syauqi kita kembali pada awak nanti Kita bagi Adni dulu. Boleh Adni, sila share screen anda. Dia tak boleh nak tutup. Okey, dah tutup dah. Mungkin Adni boleh tolong share screen anda. Adni share screen. Tu nampak yang screen Adni ada di bawah tu. Nampak dah dekat bawah sana. Okey, Adni cuba gerakkan player kamu dan melanggar apa tu? Bangku. Ada bangku dekat situ, ada bench. Okey, gerakkan. Cuba gerakkan. Gunakan kunci WASD untuk gerakkan. Klik pada butang hijau dulu. Okey, gerakkan. Tak bergerak. Boleh Adni? Guna kunci WASD. Ni kan macam ni yang kita lihat. Dia akan jadi ada something problem kan dengan kita punya Okey, tak apa. Cikgu, saya rasa ini adalah kepentingan kita menguji program kita supaya kita tahu bahawa program kita tu boleh berfungsi, dan rasanya mungkin kita ada sedikit masalah teknikal dari segi online kan ataupun dalam talian kita punya connection. Tak apa, kita akan berehat seketika. Kita akan uji untuk memastikan program tersebut boleh berjalan, dan kita akan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Tahukah anda? Permainan indie atau indie games merupakan gelaran bagi aplikasi permainan digital yang dibangunkan oleh seseorang individu. Kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga cikgu kita pada hari ini iaitu Cikgu Sazril untuk mata pelajaran kita iaitu projek pengaturcaraan mengekut dan menguji pengaturcaraan. Okey, baiklah cikgu, jom kita teruskan. Sebelum kita berehat tadi, kita minta salah satu pelajar kita ataupun murid kita untuk tunjukkan aplikasi yang cikgu dah terangkan. Tugasan mereka. Menyelesaikan masalah. Dan sekarang kita ada Adni yang akan tunjukkan kerja dia ya. So silakan Adni. Gerakkan player one anda. Okey, tengah bergerak. Okey, tengah bergerak.
Oh. Ujian telah berjaya. Nampaknya telah berjaya. Bagus Adi. Telah pun berjaya menunjukkan bahawa kamu telah pun memahami apa yang kita tunjukkan sebentar tadi. Ya, betul. Terima kasih Adi. Bagus. Jadi semasa kita rehat tadi juga, murid-murid lain telah pun menghantar kerja mereka pada saya. Sudah, ya. Jadi saya akan tunjukkan sekarang menggunakan komputer saya pula. Okey. Kita run tengok. Yang kalau kita tengok sini semua ada. Kalau ada yang bila berlanggar tak berbunyi, tak keluar ouch, maksudnya murid tersebut tidak berjaya. Mari kita lihat satu demi satu. Kita pergi ke pokok dulu sebab pokok dekat. Pokok betul. Ya. Fountain. Pun menjadi juga. Tadi kita dah tengok Adi. Nampak yang Adi buat tadi kan? Ya. Sama je. Kita tengok fire hydrant pula. Dah berlanggar dengan fountain tadi. Betul. Auja kesian dia. Semua berlanggar. Semua dia langgar. So, nampaknya daripada sini, hasil kerja yang murid-murid berikan kepada saya tadi, semuanya berjaya. Bagus. Ujian kita telah berjaya nampaknya. Ya. Kalau kita tengok semuanya dah ada, ujiannya telah pun berjaya. Maknanya kita dah selesai lah untuk game kita ni. Ya, kita dah selesai nampaknya untuk game tag ni, game kejar-mengejar kita ni. Dan apa proses yang seterusnya yang kita perlu buat? Okey, apabila kita selesai membuat game, proses yang seterusnya adalah mendokumentasi. Okey. Okey, mendokumentasi. Jadi, satu benda yang penting dalam mendokumentasi ni ialah untuk merekodkan segala perjalanan kita semasa kita membuat aplikasi kita. Jangan kata kita membuat game yang mudah seperti ini. Malah syarikat-syarikat besar seperti Epic, Valve, Krafton, semua tu membuat game design dokumen ataupun mendokumentasikan aplikasi mereka. Jadi bukan sekadar kita yang kecil-kecil, yang besar-besar, syarikat yang besar-besar pun buat benda yang sama. Jadi terdapat beberapa elemen dalam satu dokumentasi. Jadi saya nak tanya murid-murid kita, apakah 5 elemen di dalam mendokumentasi? 5 elemen yang Apa kata kita mula dengan, saya rasa Kristina belum jawab lagi kan? Apa kata kita cuba dengan Kristina? Kristina, apakah elemen yang pertama Kristina? Ya, Kristina? Tak dengar lah. Tak dengar? Yang elemen yang dalam ni? Ada yang lain nak mencuba bantu? Okey, Anik. Anik nak tolong dia. Situasi, betul. The first thing, benda yang pertama kita kena dokumentasikan adalah situasi ataupun gambaran keseluruhan permainan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa pula nak cuba yang kedua? Tadi ada seorang Adni. Ya, Adni. Algoritma, betul. Situasi, algoritma. Kita ada situasi dan kita ada algoritma. Jadi seterusnya? Kaisara. Lepas ni kita minta Imran ya. Pseudocode. Betul, pseudocode. Ada? Ada. Okey, apa yang seterusnya? Ya, Imran. Cata alih. Apa ni? Cata alih. Cata alih. Betul, cata alih. Betul, ada cata kita alih. Kita dah ada 4 ya, situasi, pseudocode, cata alih, algoritma. Dan yang terakhir sekali? Yang terakhir apa ya? Itu dia, Kristina nak jawab. Ya, silakan Kristina. Apa dia? Kod atur cara. Betul, kod atur cara. Okey. Terima kasih semua. Baik. Jadi kita dah tahu situasi, kita dah tahu apa yang elemen yang perlu ada dalam satu dokumentasi kita. Jadi saya akan letakkan semua ini di papan kita ni. Nak saya bantu Ego? Saya boleh letakkan? Boleh, tak ada masalah. Sementara silakan. cikgu boleh terangkan, saya boleh letakkan. Saya bagaikan pembantu cikgu untuk hari ni lah Ego. Boleh. Saya ke sana Ego? Silakan. Saya gerak jauh sikit. Saya pergi sana. Ego. Alright. Letak di sebaris di atas. Sebaris di atas. Boleh Ego. Baiklah. Sekarang ada tugasan untuk murid-murid kita sebenarnya. Ada tugasan untuk murid-murid kita. Iaitu mereka kena mengenal pasti apakah dokumen yang saya akan tunjukkan dan mereka kena letakkan di mana dokumen itu patut berada. Okey. Kejap Ego, ada lagi satu. Lagi satu. Okey, alright. Saya pun tengah susun. Ini bukan magnet. Okey.
Okey. Okey, saya kena gunakan yang ni, Ego. Alright. Okey. So, murid-murid dah bersedia? Kalau dah bersedia, Semua dah bagilah sedia? thumbs up. Semua dah sedia? Okey. Okey, silakan. Baiklah. Saya rasa kita mulakan dengan yang paling mudah lah. Ya, cikgu. Okey, kita mulakan dengan yang paling mudah. Apakah ini? Okey, cikgu pegang sekejap, Ego. Kita nak zoom in ke kamera mana? tersebut. Kamera mana? Yang ini. Itu dia, Ya. country. Okey, nampak tak? Okey. Yang ini jatuh bawah apa, murid-murid? Okey, ya, Okay, Imran. Imran. Kata Ali. Charter alih. Okey, Ego. Bagus, Saya ke charter sana, alih. Igu. Tak apa, saya balik ke sini sekarang. Okey, cikgu. Okey, kita ada charter alih. Okey, tak melekat pula. Saya lemas sikit. Dah, ya. Okey, kita ada charter alih. Okey. Bagus. What about this one? Yang ini pula. Apa yang ini? Yang ini pula apa? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Kristina, ya Kristina. Ya, Kristina. Kod atau cara. Kod atau cara? Ya, betul. Memang. Alhamdulillah, memang mereka tengah mengikuti kita. Ini sebenarnya daripada yang sebelum-sebelum ini yang kita belajar. Ya, Ego. Okey. Jangan turun. Okey. Kertas saya ni berat tu. Okey. Ya. Seterusnya. Mari kita lihat yang seterusnya. Okey. Yang ini. Yang ini pula. Ini apa? Rasanya apa? Siapa yang tahu? Ini rasanya ni apa? Dia ada perkataan mula dan dia ada perkataan tamat. Fikriah, Ego. Fikriah, ya. Sudokod. Sudokod. Nampaknya murid-murid saya Betul ni. ke, Ego? Betul. Betul. Nampaknya murid-murid saya ni telah membaca dengan baik. Nampaknya mereka telah mengulang kaji. Okey, kita ketatkan sikit ni. Dah. Sudokod. Dah melekat dah, Ego. Ya, bagus. Kita Okey. tinggal lagi dua, Ego. Ada situasi dengan algoritma. Ada situasi dengan algoritma pula. So. Yang ini. Ini apa? Okey, siapa nak cuba jawab? Boleh angkat tangan. Ya, Imran. Silakan. Imran? Situasi. Situasi. Betul ke, Ego? Yang ini. Ya, ini bukan situasi. Yang ini adalah algoritma. Oh, ini algoritma. Tetapi memang agak sukar Ya. untuk membezakan antara situasi dengan algoritma. Ya. Yang membezakan situasi dengan algoritma adalah dia akan mempunyai algoritma akan mempunyai perkataan-perkataan yang menunjukkan game tersebut secara spesifik. Okey. Okey. Secara spesifik. Secara spesifik dia akan jadi algoritma. Okey, baik. Apa cubaan yang baik? Pasal memang susah nak membezakan antara yang ini. Okey. Dan yang terakhir sekali. Yang terakhir sekali kita Rasanya ada di dah sini ada ialah jawapan dia lah. yang ini ialah satu penerangan secara secara general, secara secara umum tentang satu game tersebut. So ini yang kita lihat situ ada satu je lagi yang tinggal. Ya. So Iaitu situasi. adalah situasi. Dan yang kelima ni iaitu situasi, algoritma, sudokod, carta alih dan juga kod atau cara merupakan elemen yang diperlukan untuk mendokumentasi sesuatu game ke, Ego? Ya, betul. Di sini saya akan tunjukkan satu contoh game satu contoh dokumentasi yang telah pun lengkap. Ya. Okey. So kalau kita lihat di sini, kita akan mulakan dengan satu cover page lah. Okey. Muka depan kena ada lah kan benda-benda Boleh macam pegang sekejap, Ego? Ya? Boleh pegang sekejap. Kita nak zoom in. Itu okey. dia. Alright, so kita ada sini Cover page dia cover lah. page dia. Okey. Kemudian seperti biasalah, ini kita ada dia punya summary dia ataupun situasi. Ya. Situasi tadi, Rumusan dia lah, Ego. rumusan dia. Okey. Alright, seterusnya kita juga ada ini dia penerangan-penerangan tentang game tersebut lah. Saya pergikan cepat, saya tunjukkan elemen lain lagi yang menarik sikit. Okey, sebab kalau kita lihat di sini, ada banyak elemen-elemen yang kita kena tunjukkan dalam kertas ni. Okey, sampaikan ke Macam tebal je buku ni, Ego. ya, yang ini kira ni kalau kita tengok depan ni lagi tebal ni. Okey. Okey, yang ini tengok. Ini adalah satu carta alih. Okey, carta alih untuk game yang aplikasi ni. Ya. Aplikasi ni sebenarnya aplikasi yang saya bina sendiri Okey. dan untuk satu
agensi awam. Okey, ya. Betul, ada satu agensi awam meminta saya membuat game. Wow. Jadi ini saya kena buat benda ni, dokumen ni. Ya. Kalau tidak, agensi tersebut tak terima. Ya. Itu betapa pentingnya dokumentasi ni. Okey. Dan dalam dokumentasi ni juga ada gambar-gambar berkaitan dengan game tersebut. Cikgu boleh pegang saja, Ego. Kita nak tunjukkan. Kita ada dokumentasi tentang game tersebut. Ada gambar, kan? Ada macam-macam kat sini kalau tengok. So, pihak yang akan menerima dokumentasi kita Ya. akan tahu macam mana rupa game tersebut. Oh, itulah kepentingan untuk dokumentasi kita, Ego. Betul. Ya. Sebab apabila kita mendokumentasikan sesuatu, Ya. kita nak jual sebenarnya game ni. Ya. Okay? Kalau kita nak jual ataupun ada macam sebagai contoh, saya agensi ni datang berjumpa saya. Ya. Kami nak bina satu game. Kami nak bina satu aplikasi katanya. Ya. Tapi kami nak tengok dokumen dulu. Okey. Jadi inilah benda yang kita kena buat. Kita kena tunjukkan pada dia Ya. dokumentasi-dokumentasi yang diperlukan. Jadi untuk murid-murid pun Ya. di rumah, walaupun buat game yang biasa-biasa, orang kata indie game lah kata. Indie Okey. game adalah dia perkataan indie, AINDIE. Indie game adalah game yang dibina berseorangan atau dalam kumpulan kecil. Ya. Okey. Walaupun game-game indie ni mesti ada ni. Oh, ya. Dokumentasi mesti ada. Ya. Tak boleh tidak, dokumentasi mesti ada. Ya. Untuk memastikan kita sentiasa dapat merujuk balik, dan juga paling penting ialah untuk apa yang paling penting tentang dokumentasi ni, apa yang penting sangat dokumentasi ni selain daripada kita rekodkan kita punya kita punya projek-projek ni. Apa Sean rasa? Saya rasa dia lebih kepada untuk memahami game yang ataupun aplikasi yang nak dijual tu lah, Ego. Itu satu. Ya. Tapi benda yang paling penting ialah hak cipta. Ya, terutamanya masa sekarang, Ego. Masa sekarang sangat penting. Ya. Jadi gunanya dokumentasi ni adalah untuk memastikan apabila kita menghantar game kita untuk dijadikan hak cipta, ada rekod. Dan jadi mudah untuk kita merakamkan hak cipta. Sebab kadang-kadang apabila game tu terlalu famous, Ya. orang akan ciplak Betul. dan orang akan jual Ya. game tersebut. Katanya mereka pula itulah Mereka game pula mereka. yang buat, itu game mereka. Padahal kita dah ada dokumen yang menunjukkan ini adalah game kita sebenarnya. Ya, dan ini Wow. akan menjadikan hak cipta dan juga pattern untuk kita yang betul membolehkan kita menjaga hak milik kita. Betul. Okey, baiklah cikgu, sebelum kita teruskan lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Tahukah anda? Komputer elektronik digital yang pertama dinamakan sebagai Atanasoff Berry Computer atau singkatannya ialah ABC. Kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Sazril, ya. Sebelum kita berehat tadi, kita dah selesai dah penerokan kita untuk topik kita pada hari ini. Tetapi sebelum kita mengakhiri penerokan kita, jom kita imbas mula kepada apa yang kita telah pun teroka. Silakan, Cikgu. Ya, kita akan mulakan dengan mengimbas kembali apa yang kita teroka pada hari ini. Ya. Okey, apa yang kita teroka pada hari ini. Jadi, untuk tujuan tersebut, saya ingin bertanyakan soalan kepada kawan-kawan kita yang di skrin ni, pada adik-adik yang di skrin ni. Benda yang pertama kita belajar tadi, untuk menggunakan blok. Apakah blok yang digunakan untuk benda mengesan sesuatu sprite tu bersentuhan? Apakah dia? Ya, sesiapa nak cuba jawab? Okey, Fikriah. Fikriah. Touching. Sensing touching. Yes, nampaknya dia telah beri perhatian. Ya, betul. Sensing touching adalah benda pertama yang kita belajar tadi. Okey, iaitu blok sensing touching digunakan untuk mengesan pertembungan atau persentuhan di antara dua sprite. Baiklah. Okey, itu adalah berkaitan dengan kita menguji, dan seterusnya kita menguji kita punya permainan tadi. Okey, bila kita dah berguna, kita dah bina kita punya aplikasi, kita pun uji. Seperti yang dibuat oleh Adni tadi kan, Adni ada menguji kita punya game. Itu adalah satu pengujian. Jangan buat game tetapi tak uji. Yelah. Jika kita tengok ada 6 sprite tadi kan, jadi setiap satu itu perlu diuji secara berasingan.
Kita siapkan kod, kita uji. Kita siapkan kod, kita uji. Jangan kita siapkan semua kod baru kita uji. Oi, susah tu Ego. Kalau tidak, kita tak tahu masalah dia kat mana kan Ego. Yang itu yang 3 hari tak tidur malam jawabnya. Okey. Ya. Seterusnya, apabila kita dah selesai menguji aplikasi kita, bermakna kita dah ready untuk publish game kita. Ya. Okey, dah ready untuk publish aplikasi kita, kita kena buat dokumentasi. Dokumentasi, ya. So, dalam pendokumentasian, okey, adik-adik sekalian, apakah elemen dalam dokumentasi? Kita ulang balik, apakah elemen dalam dokumentasi tu? Yang pertama, okey, itu Anik. dia, Anik. Situasi. Situasi, betul. Situasi adalah penerangan kerangka aplikasi permainan kita secara umum, secara am. Itu adalah situasi. Jadi, apabila orang membaca sahaja pada situasi, Ya, cikgu. oh, dia orang faham tentang game kita. Okay. Oh, game ini adalah macam ni, macam ni, macam ni. Oh, itu maksudnya game kita. Ya. Jadi, bila mereka baca situasi, mereka tahu game tu. Okey. Itu yang betul. Okey, yang kedua, apakah elemen kedua? Ya, siapa tu? Anik. Adni. Algoritma. Algoritma. Okey, algoritma. Algoritma dia lebih spesifik. Dia akan bagi tahu karakter tu akan buat apa. Sebagai contoh, kita tengok di sini, permainan ini merupakan permainan 2 player. Maksudnya ada 2 pemain, player 1, player 2. Yang main kejar-kejar. Dia akan buat macam tu. Dan ada halangan dan sebagainya. Itu lebih spesifik. Ya. Yang tadi dia kata, okey, itu kalau situasi adalah hanya game kejar-mengejar antara 2 pemain. Habis. Okey. Kalau yang algoritma lebih mendalam. Okey. Dia mendalam lagi. Seterusnya, elemen ketiga. Fikriah dengan cepat angkat tangan nampaknya. Pseudocode. Pseudocode. Okey, algoritma menerangkan secara spesifik, tapi pseudocode lagi spesifik. Oh, Pseudocode menerangkan setiap watak atau elemen dalam game. Sebagai contoh, pseudocode di sini ialah tentang spaceship. Hanya 1 spaceship, padahal dalam game tu mungkin ada 3 atau 4 spaceship. oh. Jadi setiap spaceship tu mungkin akan buat benda berbeza. Jadi pseudocode akan menerangkan setiap satu elemen dalam satu elemen yang ni secara teliti dan dalam bentuk yang hampir seperti kod. Itu sebab dia panggil pseudocode, hampir seperti kod, macam kod. Macam kod. Macam pseudo tu maknanya macam kan? Pseudocode ni macam kod. Lepas tu yang keempat. Ya, Yang Imran. Imran. Dari tadi Imran dah cuba angkat tangan, cuba lambat sikit. Tak apa Imran. Silakan Imran. Ali. Carta. Apa dia tadi? Tak dengar. Sekali lagi, Imran. Carta Ali. Carta alih. Telinga saya dah lama dah. Tua dah ni, telinga pun dah tak berapa betul lah. Okey, carta alih dalam apa-apa proses. Apa-apa proses termasuk pembangunan game. Ataupun kita nak pergi ambil COVID-19 punya shot kita atau kita suntikan kita. Itu ada carta alih, ada proses. Setiap proses memerlukan carta alir. Jadi carta alir akan dapat menerangkan kepada kita, membuatkan kita lebih terang tentang apa yang kita nak buat. Itu kepentingan carta alir. Dan yang terakhir sekali, elemen yang terakhir sekali, Christina angkat tangan. Atau cara. Kod atau cara. Kenapa kita mesti rekod kod atau cara? Seperti yang saya terangkan tadi, hak cipta. Kerana kod atau cara ini akan membolehkan kita merekodkan semua ini saya yang buat. Kalau kita tak ada rekod macam ni, jawabnya siapa-siapa pun boleh kata, saya yang buat game ni. Jadi itu yang kita tak mahu. Okay, kita tak mahu. Itu sebab kita perlu ada rekod semua kod. Itu sebab kalau kita tengok buku ni tebal. Sebab kebanyakannya 90% daripada kandungan dalam buku tu adalah kod atau cara. Oh, ya ke? Oh, okey. Oh, ya, untuk tunjukkanlah setiap langkah dia. Dan jadi kalau program tu hilang, kita kena type baliklah semua tu. Kita bolehlah type balik semua tu. Susah tu, Ego. Tapi kalau kita tunjukkan macam ni, Ego, kalau kita dah bahagi dah untuk setiap ataupun macam kod atau cara dia secara terperinci, Ego, adakah itu akan macam terbuka kepada semua untuk tiru pula? Tidak, sebab dalam kod atau cara, bila kita pasang dalam buku dokumentasi ni, dokumen ni, ialah untuk kita dan juga pihak yang berkepentingan. Sebagai contoh, kita dengan klien kita. Dengan maknanya antara dua pihak saja, bukan terbuka kepada semua. Bukan terbuka, kecuali ada satu benda yang dipanggil open source. Sekiranya kita dengan rasa gembira, kita nak buka kod kita, tidak ada masalah.
Tapi ianya akan jatuh under open source ataupun kod itu dah terbuka. maksud open source. Okey, ya. Kod terbuka bermaksud sesiapa pun boleh menggunakan kod kita. Banyaklah, macam ada beberapa game yang open source sebenarnya. Ya. Jadi sesiapa saja boleh ambil game tu, modify dan publish balik. Tetapi syarat open source ialah bila dia publish dia tak boleh buat duit. Oh, Itu okey, saja. okey. Itu saja caveat pada open source. Ya. Kalau game kita sendiri kita open source kan, orang modify menjadikan game tu lebih baik. Dia orang tak boleh buat duit dengan game dengan tu sebab dia tertakluk dengan lesen open source. Okey, tapi adakah contohnya macam open source kan? Open source A kan, kita dah ambil dia punya coding dia ataupun kod atau cara dia. Lepas tu kita ubah suai buat game kita, memang tak boleh buat duit, tetapi adakah itu pun ataupun terpaksa kita buat sebagai open source juga? Bergantung kepada berapa banyak yang kita pakai. Okey. Kadang-kadang kita boleh lesenkan. Ya. Bila kita lesenkan maksudnya kita bayar duit sikit pada yang asal untuk membenarkan kita menjana pendapatan daripada umum. Pun boleh juga macam tu. Tapi itu lebih kepada perbincangan antara kita dan pemilik open source. Ya. Dan cikgu, balik semula kepada sebelum kita mendokumentasikan, kita kena uji dulu kan? Ya, betul. Dan apakah selain daripada untuk tengok sama ada kesilapan, ada tak apa-apa kepentingan untuk menguji sesuatu program ataupun game? Okey, apabila kita tengok dalam fasa game, pembinaan game, pembinaan game dia ada daripada alpha sampai release atau daripada alpha sampai diterbitkan. Ya. Okey. Alpha adalah diuji secara dalaman. Okey. Maksudnya, kita tahu game tu akan apa berlaku, kita dah tahu flowchart dia, kita tahu semuanya tentang game tersebut. Ya. Jadi, kita uji untuk tengok betul tak game tu follow apa yang kita buat tadi, dokumentasi kita. Kemudian kita ada beta. Okey. Beta kita buka pada orang lain. Okey, ya. Bila kita buka pada orang lain, Ya. di sini mereka tak tahu tentang dokumentasi kita. Ya. Jadi kadang-kala akan terjadi mereka menjumpa cara lain untuk memenangi game. Yang itu yang kita tak mahu. Ya. Jadi salah satu tujuan pengujian ialah untuk mengelakkan benda-benda itu berlaku. Kita tak mahu orang jumpa benda lain. Yang katakan kita nak dia berlari daripada A ke C, tapi dia mesti melalui beberapa tempat lain. Ya. Tapi sebab bila kita open beta, tiba-tiba dia jumpa cara shortcut. Ya. Dia terus dia direct pergi ke tu. Kan? Yang itu yang kita tak nak. Jadi game kita dah jadi tak elok. Ya. Sebab kita main mula-mula ikut dokumentasi. Jadi kita tahulah apa yang patut kena buat. Ya. Mereka tak tahu apa yang kena buat. Jadi itulah tujuan pengujian tersebut. Ada pengujian tertutup secara yang kita buat secara dalaman yang kita saja, ataupun ada juga pengujian terbuka yang semua orang, dia panggil open beta. Selalulah kalau kita pergi dekat internet tu ada please be open beta apa semua kan. Sebab itulah mereka nak uji game-game itu. Faham cikgu. Dan saya rasa untuk hari ini memang seronok juga kita belajar, dan hari ini merupakan bahagian terakhir untuk projek pengaturcaraan kan cikgu? Ya, betul. Ya, maknanya apabila kita nak tengok balik tayangan semula di YouTube ke apa-apa, kita boleh tengoklah daripada permulaan sehingga hujung untuk projek pengaturcaraan kita. Ya, betul. Ya, dan sebelum kita akhir, mungkin cikgu boleh berikan sedikit rumusan kepada penukan kita hari ini, cikgu. Okey, penukan kita hari ini adalah merupakan rumusan kepada projek pengaturcaraan, iaitu yang 3 bahagian. Okey, kita akan mulakan apabila dalam satu projek pengaturcaraan, kita akan mulakan dengan memahami situasi. Kita akan ada mereka bentuk atur cara. Kita ada mengekod atur cara. Kita ada menguji atur cara, dan yang terakhir kita ada mendokumentasi atur cara. Jadi 5 elemen ini perlu diikuti sebelum kita dapat hasilkan atau habiskan satu projek pengaturcaraan seperti yang kita teroka pada hari ini. Kita dah pun menghabiskan projek pengaturcaraan kita pada hari ini. Terima kasih cikgu lagi sekali atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini, Cikgu Sazril. Dan juga kepada mereka kita yang ada dalam talian. Kita ada Kristina, Fikria, Anik, Syauki, Adni dan juga Imran. Imran, senyum sikit Imran daripada tadi. Macam mana? Itulah dia senyuman emas Handsome kita. senyuman dia tu. Dan kepada mereka yang menonton di rumah juga, harap ia memberi manfaat kepada anda semua, terutamanya berkenaan dengan projek pengaturcaraan. Dan untuk hari esok juga ya, kita ada lagi banyak program, iaitu dengan Teroka, di mana kita akan bersama dengan Aiman untuk pendidikan Islam dan juga bahasa Inggeris bersama dengan saya pula. Dan jangan lupa juga untuk kibarkanlah jalau gemilang anda sempena bulan kebangsaan kita. Ya, betul, sempena perayaan ataupun sambutan bulan kemerdekaan, tetapi hari kemerdekaan pada 31 Ogos 2021. Kibarkanlah jalau gemilang, dan kita akan berjumpa lagi pada hari esok di Teroka di Didik TV KPM. Jumpa di sana. Bye.
KPM.